Masih lagi bersama saya Najib Arif dan juga rakan setugas Irfan Faruqi. Banyak saya ini. Hasimi lupa nama, saya pun hampir terlupa nama tadi. Malah banyak nama kita perlu sebutkan. Okey, kita keluarkan kembali visual di Bendera Dato' On. Masih lagi kita menantikan. Saya kira kalau setakat ketika ini mungkin kesemua individu yang harus tiba di Bendera Dato' On sudah pun tiba pada ketika ini. Kalau anda saksikan di bawah ini adalah sesi untuk kami engage kepada anda semua. Bolehlah vote untuk melihat supaya kita faham sentimen di ground. Okey, di kotak kecil itu jadikan visual itu di kotak besar supaya kita nampak di Bendera Dato' On pada ketika ini. Mungkin wartawan, ini adalah wartawan ya, yang menunggu pada ketika ini untuk menunggu sama ada ketibaan lagi ahli-ahli Barisan Nasional yang akan bermusyarat pada ketika ini, dan bila mereka akan keluar untuk menandakan indikasi bahawa kemungkinan akan dihantar ke istana. Apakah pegangan mereka berkaitan dengan gabungan yang mereka mahu bentuk. Baik. Irfan, tadi kita bincangkan banyak dengan Profesor Dr. Muhammad Faizal Kasmani. Kali ini nak kembangkan lagi diskusi kita, Irfan. Ya, kita bersama-sama dengan tetamu yang baru saja menyertai kita, Tarma Pillai, co-founder Undi 18 bersama kita di set. Dan kita harus awali dahulu untuk mendapatkan pandangan daripada Tarma, apakah sentimen orang muda. Hasil daripada PRU 15 sepatutnya kestabilan, tetapi nampaknya kerajaan masih belum terbentuk. Adakah gusar ataupun optimis? Dan adakah anak muda cukup faham mengapa kena ada gabungan ni? Baik, okey, pertama sekali terima kasih atas jemputan. Saya rasa sekali lagi cukup menarik saat kita dalam negara ni kan, dalam demokrasi negara kita, dalam sejarah negara kita. Pertama kali kita ada kerajaan yang hang parlimen selepas pilihan raya, first time in history kan. Jadi memang ini satu situasi yang tak ramai faham, itu realiti, dan memang secara jujur memang itu menimbulkan kegusaran, itu menimbulkan tanda tanya kan, apa hal tuju negara, bagaimana untuk kita pilih pemimpin yang sebetulnya kan. Kerana yang dijanjikan adalah bila pilihan raya ini, bila PRU ini datangnya kestabilan, tapi sebaliknya yang berlakukan lagi kucak-kacir, lagi tak stabil kan. Jadi bagi saya, kalau tengok sentimen anak muda, ramai yang masih menunggu-nunggu siapa yang menjadi Perdana Menteri kan, dan saya rasa memang kita nampak bahawa ada perbezaan pendapat yang besar dari segi nak sokong siapa sebagai PM baru, dan nak tengok apakah apa keputusan yang akan dibuat oleh at the moment yang kingmaker utama adalah Barisan Nasional lah kan. Maka bagi saya ini adalah satu perkara yang menjadi tanda tanya. Tapi itu saya boleh ulas selepas ini. Tapi secara utama dari segi rakyat, memang rasa risau itu lebih penting kerana tahun depan adalah tahun kemelisitan ekonomi kan. Sekarang pun ekonomi negara tidak begitu pada paras yang bagus. Kita perlukan polisi-polisi yang mantap, yang kukuh, yang jelas untuk menunjukkan, untuk membawa negara ke paras yang lebih baik. Dan kita pun tengok bahawa pasaran saham baru-baru ini pun menunjukkan bahawa dengan kegusaran politik memberikan impak yang terus kepada ekonomi dan juga keyakinan pelabur terhadap negara. Maka ini adalah multiplier factor kan, yang menyebabkan lagi ramai dekat bawah takut dan gusar, dan mengharapkan, harap-haraplah bahawa situasi ini akan diselesaikan secepat mungkin. Harap-harap hari ini ataupun esok Perdana Menteri baru akan dapat dilantik. Baik, sebelum kita meneruskan diskusi ini, saya nak bawakan apa perkembangan di laman web kami astro.com. Ini adalah kenyataan ataupun artikel yang ditulis oleh rakan setugas yang berada di Bendera Dato' On. Perlu Perhimpunan Agong UMNO semula kalau nak ubah pendirian. Ini apa dikatakan oleh ahli parlimen Jelebu, Jalaluddin Alias, yang mengatakan bahawa UMNO perlu mengadakan Perhimpunan Agong semula seandainya ini mempunyai kecenderungan untuk mengubah pendirian No DAP No Anwar yang pernah diputuskan sebelum ini. Itu beliau juga yang merupakan ahli majlis kerja tertinggi berkata setakat ini tidak ada kerjasama diputuskan membabitkan sebarang gabungan termasuk Pakatan Harapan. Itu dikatakan semalam pun beliau ni antara yang menyatakan dalam bentuk kenyataan memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita kena faham ni supaya kita bercantumkan pendiriannya bersifat individu dan pada masa sama untuk mengumpul semua ini ahli-ahli parlimen Barisan Nasional ke mana hala tuju mereka. Tadi kita tanyakan rakan tugas Hasimi sama ada Datuk Seri Syamuddin ada ataupun tidak, belum nampak. Tapi kata Hasimi ada pintu lain yang boleh bawa naik ke atas terus. Tak tahulah kalau pintu lain macam mana kan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga belum nampak. Itu saya katakan kerana individu-individu ini mengeluarkan kenyataan. Datuk Seri Syamuddin jelas di Facebook mengatakan bahawa no DAP, no Anwar, saya rela dipecat. Dalam posting anak kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tidak pasti kesahihan butir bicara tersebut, tapi anaknya dah post, mungkin sahih lah. Kalau melihat kepada diskusi tersebut, Datuk Seri Ismail Sabri pun juga mengatakan bahawa saya rela dipecat berbanding dengan kerjasama dengan PH. Okey, ini pandangan yang diberikan Tarma. Susah sebenarnya. Akhirnya kestabilan itu tidak capai dan
seperti yang doktor sebutkan tadi, siapa yang menyangka pada akhirnya Barisan Nasional menjadi kingmaker Ya, betul. untuk PRU ke-15. Ya, bagi saya yang satu perkara yang kita kena tekankan bahawa di PRU atau di PAU UMNO bukan hanya mereka katakan no DAP no Anwar, dia juga katakan no DAP no Anwar no Bersatu. Kan saya rasa ramai yang lupa pasal faktor ketiga tu kan. Jadi kalau kita tengok apa yang diputuskan oleh persidangan yang sebelum ni kan, memang sepatutnya UMNO atau Barisan Nasional memang tidak boleh bekerjasama dengan dua-dua belah. PN tak boleh, PH pun tak boleh sepatutnya kan. Maka bagi saya ini adalah situasi yang cukup susah untuk negara. Jadi bagi saya this is extraordinary circumstances, maka extraordinary decisions must be taken kan bagi saya. Dan hakikatnya kalau kita tengok apa yang diputuskan juga adalah kuasa ataupun kuasa perbincangan patut ada pada presiden selepas dia berbincang dengan majlis tertinggi dan sebagainya kan. Maka untuk secara jujurlah kan, saya rasa ini adalah sentimen yang kita memang diorang sengajalah keluarkan the last part atau part terakhir tu kan dengan sengaja kan, iaitu sepatutnya memang tak patut boleh bekerjasama dengan dua-dua pihak pun, kerana kalau kita tengok pada awal pilihan raya ini ada keyakinan bahawa BN UMNO akan datang mampu kuat semula, akan mampu menubuhkan kerajaan secara solo. Itu adalah confidence yang ada. Tapi bila dah tersungkur seperti ini, memang kita tak boleh